Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini, kita akan menjalankan satu eksperimen sains tingkatan 2, bab 8 iaitu daya dan gerakan. Murid-murid boleh merujuk eksperimen ini di dalam buku teks sains tingkatan 2, eksperimen 8.2. Tajuk eksperimen kita kali ini ialah mengkaji hubungan antara luas permukaan dengan tekanan. Sebelum kita pergi lebih dalam, kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tekanan. Baiklah, tekanan dapat ditarifkan sebagai daya per unit luas permukaan di mana arah daya adalah berserenjang dengan luas permukaan. Unit SI bagi tekanan ini adalah Pascal. Seterusnya, mari kita lihat apakah penyataan masalah bagi eksperimen ini. Penyataan masalah bagi eksperimen ini ialah apakah kesan luas permukaan terhadap tekanan oleh daya yang sama. Daripada penyataan masalah yang dinyatakan sebentar tadi, bolehkah murid-murid membina sendiri hipotesis bagi eksperimen yang akan kita jalankan selepas ini? Ya, hipotesis bagi eksperimen ini ialah jika luas permukaan rendah, maka tekanan adalah tinggi. Seterusnya, kita lihat pula apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam eksperimen ini. Yang pertama ialah pemboleh ubah manipulasi iaitu luas permukaan logam. Yang kedua, pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu kedalaman lekuk. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah yang dimalakan iaitu blok logam yang mempunyai jisim yang sama. Sebelum kita memulakan eksperimen ini, mari kita lihat dahulu apakah alat radas dan bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Alat radas yang kita perlukan ialah kaki retort dan pengapit, pembaris meter, benang dan juga gunting. Manakala, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 buah blok logam yang mempunyai jisim yang sama dan juga plastisin. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita jalankan eksperimen kita pada hari ini. Langkah pertama ialah kita akan ikat tali pada logam secara menegak dan dilabelkan sebagai P. Seterusnya, ikat tali pada logam yang kedua, tetapi kali ini diikat secara melintang dan dilabelkan sebagai Q.
Langkah yang kedua pula ialah kita akan gantungkan kedua-dua blok logam yang berjisim sama tadi pada kaki retorte. Murid-murid, pastikan kedua-dua logam P dan Q ini berada pada paras yang sama daripada permukaan meja. Bolehkah murid-murid bezakan luas permukaan bawah antara logam P dan juga logam Q? Ya, betul. Logam P mempunyai luas permukaan bawah yang lebih kecil berbanding dengan luas permukaan bawah logam Q. Seterusnya, kita akan pergi pula ke langkah yang ketiga. Cikgu akan meletakkan sekeping plastisin yang telah diratakan di bawah blok logam P dan Q supaya lekukan dapat dilihat dengan jelas dan memudahkan kita untuk mengukur kedalaman lekukan yang terhasil nanti. Baiklah murid-murid, langkah yang keempat ialah lepaskan blok logam yang pertama iaitu blok logam P yang mempunyai luas permukaan yang lebih kecil dengan menggunakan gunting. Pastikan murid-murid menggunakan gunting dengan berhati-hati. Sekarang, mari kita lihat apa yang terbentuk pada plastisin. Kita boleh lihat terdapat lekukan yang terbentuk pada plastisin apabila logam P tadi jatuh di atasnya. Seterusnya, untuk langkah yang kelima, mari kita ukur kedalaman lekuk yang terhasil dengan menggunakan pembaris. Didapati, kedalaman lekukan yang terbentuk hasil jatuhan logam P tadi ialah 0.5 cm. Seterusnya, untuk langkah yang keenam, kita akan rekodkan bacaan kedalaman lekuk tadi di dalam jadual. Sekarang, kita pergi pula ke langkah yang ketujuh. Ulang langkah yang sama iaitu langkah 4 hingga langkah 6 dengan menggunakan blok logam Q pula. Mari kita lihat lekukan yang terhasil untuk logam Q. Ini adalah lekukan yang dihasilkan oleh logam Q. Kita akan ukur dan catatkan kedalaman yang terbentuk. Sekarang di paparan ditunjukkan jadual keputusan eksperimen yang telah kita lakukan sebentar tadi.
Berpandukan jadual data yang kita perolehi ini, bolehkah murid-murid membezakan kedalaman lekukan bagi logam P dan logam Q? Ya, betul. Lekukan bagi logam P ialah 0.5 cm adalah lebih dalam daripada lekukan logam Q iaitu 0.2 cm. Untuk pengetahuan murid-murid, kesan lekukan yang lebih dalam dihasilkan oleh tekanan yang lebih tinggi. Baiklah murid-murid, berdasarkan hipotesis yang cikgu nyatakan di awal eksperimen ini tadi, iaitu jika luas permukaan rendah, maka tekanan yang terhasil adalah tinggi. Setelah kita jalankan eksperimen tadi, kita dapati bahawa luas permukaan objek yang rendah akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Oleh itu, hipotesis kita pada hari ini diterima. Sehingga kita berjumpa lagi dengan pelbagai eksperimen sains yang lebih menarik. Sekian, terima kasih.